Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan masuk tajuk makanan tercemar, penyakit tersebar. Baik, kamu boleh rujuk kepada buku teks muka surat 47 dalam unit 8, awas sebaran penyakit. Okey, penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air boleh berjangkit apabila seseorang individu terdedah secara langsung kepada makanan atau air yang tercemar. Pada pendapat kamu, apakah jenis penyakit yang boleh berlaku dalam contoh situasi di bawah? Okey, ni dia bagi kepada kamu 4 situasi dan tanya pendapat tentang jenis penyakit yang boleh berlaku. Baik, kalau tengok dalam muka surat seterusnya, penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air berlaku apabila makanan atau minuman tercemar dengan mikroorganisma, toksin mikrob, tumbuhan beracun atau bahan kimia. Ini adalah penyakit yang boleh berlaku bila makanan kamu tercemar, iaitu demam kepialu ataupun typhoid, taun ataupun kolera, hepatitis A, disenteri ataupun pirik berdarah dan juga keracunan makanan. Okey, cikgu akan terangkan kepada kamu tentang 4 penyakit ni dalam bab yang seterusnya ataupun dalam pelajaran seterusnya nanti. Jadi untuk hari ini kita akan bincangkan tentang punca jangkitan penyakit. Baik, yang pertamanya adalah menggunakan peralatan tercemar semasa menyediakan makanan. Jadi semasa kita nak sediakan makanan, kita pastikan peralatan yang disediakan tu adalah bersih. Jangan gunakan yang tercemar. Tengok, kebanyakan kalau kat rumah insya-Allah lah, sebab kita nak makan, kita akan pastikan peralatan kita bersih, kita selalu basuh dan sebagainya. Tapi kalau kat restoran, kat kedai, kita tak pasti apa yang ada dekat dapur mereka kan. Jadi sebenarnya dapur mereka kalau kotor pun kita tak tahu, sebab makanan yang dia bawa tu adalah makanan yang bersih lah. Kita tak nampak apa yang berlaku di belakang. Jadi menyebabkan kita terkena penyakit. Baik, seterusnya adalah berlaku kontak secara langsung atau tidak langsung dengan air tercemar. Okey, air tercemar kita nampak je air kat sini, tapi sebenarnya kadang-kadang air yang digunakan tu adalah daripada sungai ataupun longkang yang berdekatan. Jadi air tu penting lah, air tu untuk kita tapis dan juga kita gunakan air yang bersih. Okey, seterusnya adalah proses penyembelihan, agihan dan penyimpanan makanan yang tidak dikendalikan dengan betul. Okey, kalau kita tengok dekat pusat-pusat penyembelihan, banyaklah kita tengok kalau kita selalu baca ataupun tonton televisyen tentang serbuan-serbuan yang dibuat oleh pihak berkuasa, macam mana kotornya tempat-tempat penyembelihan. Jadi kita bernasib baiklah ada anggota-anggota yang bertugas untuk memastikan kebersihan di restoran kan. Tengok, jijiknya kita pun kalau kita tengok macam ni pun, dia simpan macam ni je ayam kan. Kita tak tahu sebab dia yang dia bagi kat kita tu yang dah dimasak. Okey, kemudian bahan makanan atau minuman tidak dicuci, dijangkiti atau tidak dimasak dengan sempurna sebelum dimakan atau diminum. Jadi kita kena pastikan lah masak tu betul-betul. InsyaAllah lah kalau kat rumah ni jarang lah penyakit-penyakit ni kena dekat kita. Sebab apa? Sebab kat rumah memang kita ataupun ibu kamu tu dia pastikan apa yang dia masak tu bersih. Sebab kita yang nak makan kan. Tengok dengan ada tikus, lalat. Kalau tikus pun ada, lipas ayah cakap lah kan. Baik, seterusnya adalah kebersihan diri tidak diamalkan seperti mencuci tangan sebelum makan atau menyediakan makanan atau minuman. Dia kena sedia, kita tak nampak sebab mikroorganisma ni dia tak nampak, dia tak dapat kita lihat dengan mata kasar kan. Tapi dia ada sebenarnya kalau kita tidak jaga kebersihan, tak cuci tangan dan sebagainya. Tangan tu kalau nak sediakan tu, buatlah, pakailah sarung tangan ke. Okey, pakai tutup kepala untuk menyediakan makanan. Kuku kena
bersih. Jangan macam ni. Macam ni kotor lah masuk dalam makanan. Jadi untuk hari ni cikgu nak kamu salin punca jangkitan ni di dalam buku tulis kamu. Okey, sekian, terima kasih.